Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Januari bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim, dan berikut adalah tajuk utama malam ini. Dua beradik rentung. Juga tiada lagi premis judi di Kedah. Dua beradik ditemui rentung dalam kebakaran di sebuah rumah teres di Jalan Dewan Simpang 3, Gombak awal pagi tadi. Mangsa yang maut adalah Nur Syaza Alfisha Muhammad Faizan, 9 tahun, dan adik lelakinya berusia 6 tahun, Muhammad Al-Qayyum Muhammad Faizan. Pengarah Bomba Selangor Nur Azam Khamis berkata bomba menerima panggilan kecemasan pada 3.54 pagi dan 22 anggota dari Balai Bomba Selayang dan Rawang serta pasukan bomba sukarela Gombak telah diarahkan ke lokasi kejadian. Mangsa ditemui rentung di sebuah bilik dan dipercayai terperangkap ketika kejadian berdasarkan keadaan mayat. Ketika kejadian, ibu bapa mangsa tidak berada di rumah dan pintu rumah dikunci. Masa kejadian tu dalam pukul 3 pagi, sebelum 3.30 lah. Saya dengar ada bunyi letupan dan jiran-jiran menjerit kata ada api. So saya anak-anak semua keluar lah, tengok tinjau. Masa kita lihat memang rumah hujung tu memang api memang dah marah. So saya dengan penduduk kampung yang dah hadis kat masa tu, kita tolong mana yang mampu lah. Kita siram dengan paip-paip biasa, dengan guna kita bantu water jet apa semua. Kebakaran itu melibatkan kemusnahan dianggarkan kira-kira 70% daripada keseluruhan rumah. Mayat kedua-dua mangsa dibawa keluar pada 4.43 pagi tadi sebelum dihantar ke Hospital Selayang untuk proses bedah siasat. Hasrat seorang warga Mas untuk membeli kereta baru tidak kesampaian apabila wang simpanan hampir RM100,000 dalam akaun miliknya lesap dipercayai perbuatan sindiket penipuan. Mangsa Eng Yao Jin, 58 tahun, berkata wang simpanan sebanyak itu baru dikeluarkan daripada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi tujuan pembelian kenderaan. Menurut Yao Jin, dia telah menerima panggilan telefon daripada seorang individu yang menyamar sebagai pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pulau Pinang pada 21 Disember lalu. Individu terbabit mendakwa Yao Jin terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah dan satu surat tangkapan telah dihantar melalui aplikasi WhatsApp kepadanya. Disebabkan terlalu takut dengan tuduhan itu, Yao Jin memberitahu salah satu akaun perbankan miliknya telah diserah kepada individu berkenaan bagi tujuan siasatan. Menurutnya, individu tersebut turut memaklumkan akaun bank Yao Jin akan dibekukan dan semua wang perlu dipindahkan ke dalam satu akaun bagi tujuan siasatan. Dulu ada kes dekat Pulau Pinang, macam kita buat satu macam dadah. Tapi saya fikir-fikir tadi dia call saya pun tak tahu apa hak. Dia tiba-tiba dia call, 2 hari lagi call lagi, dia check saya punya account. Lepas dia check, lepas dia cakap, lu kena transfer, mau check awak punya wang. Dia mengakui tidak menyangka akan menjadi mangsa penipuan kerana modus operandi yang digunakan seakan realiti. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Semambu dekat Kuantan yang turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semambu, Chan Chun Kwang. Sementara itu, Chun Kwang berharap kejadian yang menimpa warga emas itu dapat dijadikan pengajaran kepada orang lain. Peniaga di Kedah berdepan kesukaran mendapatkan bekalan telur secara berterusan daripada pembekal sejak pertengahan Disember lalu. Dan berkaitan masalah itu, Presiden Persatuan Pengguna Kedah, KEK, Muhammad Yusrizal Yusof meminta kerajaan bertindak segera bagi memastikan bekalan barangan keperluan termasuk telur dan minyak masak paket mencukupi menjelang sambutan Tahun Baru Cina tidak lama lagi. Menurut beliau, ketika ini wujud kebimbangan terhadap bekalan kedua-dua barangan itu yang dilihat masih dicari-cari pengguna di negeri ini. Katanya situasi ini dapat dilihat pada musim cuti sekolah apabila permintaan telur yang tinggi namun masih tidak mencukupi walaupun kerajaan sudah membawa masuk telur import.
keadaan itu dibimbangi menjadi lebih buruk dalam tempoh 2 atau 3 minggu lagi apabila masyarakat Tionghoa menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Tapi kita kena bersedia bahawa musim Tahun Baru Cina akan tiba tidak lama lagi, 2-3 minggu lagi. Ini akan menjadikan permintaan bekalan itu akan meningkat lagi sekali. Okey, dan juga minyak masak. Minyak masak ini adalah masalah dah berlarutan sehingga 5 ke 6 tahun. Kita harap supaya ada satu langkah strategi untuk mengatasi masalah bekalan minyak masak ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan tinjauan harga dan bekalan barangan di Pasar Besar Alusta hari ini. Sebuah gerai roti canai popular di Jalan Transfer Georgetown, Pulau Pinang diarah tutup selama 14 hari bermula hari ini selepas gagal mematuhi tahap kebersihan yang ditetapkan. Notis penutupan itu dikeluarkan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM, Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut. Arahan itu dibuat mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 selepas pemeriksaan dijalankan di gerai berkenaan pada jam 11 pagi tadi. Pemilik premis tersebut turut dikompaun RM500 kerana gagal menghantar pekerja bagi mengambil kursus pengendalian makanan. Sementara itu, pemilik gerai itu dilaporkan akur dengan arahan berkenaan dan memohon maaf kepada pelanggan. Menurutnya, tempoh penutupan premis yang diberi akan digunakan sebaiknya untuk membersihkan gerai ini. Sebelum ini, tular video menunjukkan pekerja gerai tersebut menggunakan telur yang masih terdapat najis ayam untuk dijadikan bahan membuat makanan. Perbuatan itu menerima kecaman ramai kerana dibimbangi akan menimbulkan risiko kesihatan kepada pelanggan. Tiada lagi premis perjudian dan loteri di negeri Kedah selepas operasi mereka tamat sepenuhnya pada 31 Disember 2022. Susulan keputusan kerajaan negeri tidak lagi memperbaharui lesen perjudian. Justru pihak berkuasa tempatan PBT di negeri itu diarah memantau dan memastikan semua premis berkenaan tidak lagi menjalankan operasi mereka. Dalam satu kenyataan ringkas hari ini, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur berkata, operasi semua premis itu di Kedah tamat apabila kerajaan negeri memutuskan untuk tidak lagi memperbaharui lesen perjudian pada November 2021. Justru beliau mengarahkan semua penguatkuasa PBT memeriksa kedai judi dan loteri untuk memastikan tidak ada yang dibuka pada 1 Januari 2023. Untuk rekod, Datuk Seri Muhammad Sanusi mengumumkan pemberhentian kelulusan lesen premis perjudian dan menghadkan aktiviti penjualan arak semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah pada 14 November 2021. Seorang lelaki ditemui lemas selepas terjun ke dalam kolam takungan air di Tasik Puteri Center Park, Batu Arang, Gombak semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata, polis maklumkan sebelum kejadian mangsa dipercayai di bawah pengaruh alkohol. Datuk Nur Azam berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 10 pagi dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang telah digerakkan ke lokasi kejadian. Berdasarkan maklumat pihak polis, lelaki berusia 25 tahun yang dipercayai dalam keadaan mabuk telah terjun ke kolam takungan air berkeluasan 30 x 30 kaki persegi. Menurutnya, anggota bomba yang menjalankan operasi mencari dan menyelamat berjaya menemui mayat mangsa di dalam kolam takungan tersebut pada jam 1.33 tengah hari semalam. Mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang wanita patah kaki kiri manakala 4 ahli keluarganya yang lain cedera dalam kemalangan melibatkan 2 kenderaan bertembung. Kemalangan berlaku di persimpangan lampu isyarat Kompleks Sukan Pandamaran, Kelang petang tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata, kemalangan itu melibatkan kereta Proton Suprema yang dinaiki 5 sekeluarga tersebut dengan sebuah pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux. Pemandu Toyota Hilux tersebut bagaimanapun telah melarikan diri selepas kejadian berlaku
2 mangsa didapati tersepit di tempat duduk penumpang belakang kereta, manakala 3 lagi keluar sendiri sebelum pihak bomba tiba di lokasi. Mangsa tersepit berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba menggunakan peralatan khas. Kesemua mangsa menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, HTAR. Varian dari China, KKM, siap siaga. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sedia mengubah dasar penjagaan kesihatan pengurusan pandemik COVID-19 di sempadan negara sedia ada, termasuk memperketatkan prosedur operasi standard SOP pemeriksaan kesihatan di pintu masuk negara. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, jika perlu, ia akan dilaksanakan bukan sahaja kepada pengunjung atau pengembara yang tiba dari negara China, bahkan semua negara. Beliau berkata dengan pelanjutan Malaysia sebagai kawasan tempatan jangkitan sehingga Jun depan, ia memberi ruang kepada KKM untuk mengambil sebarang tindakan segera bila diperlukan susulan lonjakan semula kes wabak itu di China. Menurutnya, KKM memandang serius kebimbangan rakyat berhubung kenaikan kes COVID-19 di negara tembok besar itu serta sekatan yang dibuat beberapa negara lain terhadap pengembara dari negara Republik berkenaan. Tambah Dr. Zaliha, KKM akan meningkatkan kaedah pembendungan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara serta kesiapsiagaan bagi berdepan dengan sebarang kemungkinan peningkatan kes wabak itu. KKM juga sentiasa bersiap siaga meningkatkan kapasiti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Selain itu, KKM juga sentiasa mengambil polisi berpandukan dan berasaskan sains serta data yang tepat selain berhubung rapat dan mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bersama Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, China serta rakan-rakan negara ASEAN. Dalam pada itu, kerajaan digesa untuk tidak terburu-buru membenarkan pelancong dari China masuk negara ini susulan kes COVID-19 yang melonjak naik di negara itu. Pakar Kesihatan Pekerjaan dan Kesihatan Awam Dr. Hanafiah Bashirun berpandangan kerajaan seharusnya mengambil pengajaran daripada pengalaman lampau dan pada masa sama mengkaji semula tahap kemampuan vaksin sedia ada dan keberkesanan saringan di pintu sempadan. Saya mengharapkan kerajaan Malaysia jangan terburu-buru membuka sempadan kepada pengunjung ataupun pelancong daripada China. Sekurang-kurangnya ambil sedikit masa melakukan kajian terutamanya tentang sama ada vaksin yang sedia ada sekarang ini adakah ianya mampu untuk mengawal ataupun melawan varian baru yang agresif di China. Beliau berpandangan peningkatan jangkitan adalah disebabkan oleh varian baharu daripada mutasi COVID-19 hingga menyebabkan ia sukar dikawal. Lebih parah apabila peningkatan jumlah itu melibatkan jangkitan dan kematian dalam kalangan kanak-kanak di China. Tegas Dr. Hanafiah, kerajaan perlu mengambil pengajaran dari kes pertama yang dikesan membabitkan pelancong China pada awal 2020 sebelum ini. Situasi itu jelas telah menyebabkan rakyat di negara ini terpaksa berdepan beberapa gelombang jangkitan COVID-19, seterusnya menyebabkan beberapa sesi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya 2 tahun berada dalam fasa itu telah memberi kesan buruk khususnya dari aspek psikososial rakyat selepas banyak nyawa yang terkorban, kegawatan ekonomi selain turut mengorbankan masa dan tenaga frontliner dan lain-lain aspek. Jikalau kerajaan tetap juga membenarkan kemasukan pelancong daripada China, makanya apa yang kita kena boleh lakukan hanyalah dengan memastikan kita melindungi diri kita dan juga ahli keluarga kita. Kurangkan pergerakan di luar rumah, pakai kembali pelitup muka, terutamanya jikalau kita pergi di kawasan-kawasan yang sesak dan juga di kawasan-kawasan yang sempit. Beliau turut menasihatkan agar golongan rentan mengambil vaksin dos penggalak selain mengamalkan pengambilan vitamin dan kerap menggunakan sanitasi tangan.
13 November lalu, China melalui Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaannya melaporkan kes COVID-19 di negara itu kembali meningkat dengan 14,878 jangkitan baharu dan 1,711 daripadanya bergejala, manakala 13,167 tidak bergejala. Sepanjang tempoh seminggu selepas itu, kes pandemik COVID-19 di negara itu melonjak sehingga 62,439 kes. Tanah Besar China pula mengesahkan terdapat 271,968 kes dengan gejala. Dalam pada itu, dua varian COVID-19 utama yang menular di China iaitu varian BA5.2 dan BF7 telah dikesan di Malaysia. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, setakat 31 Disember lalu, 4,148 kes dijangkiti dengan BA5.2 dan 3 kes dijangkiti BF7. Bagaimanapun, menurut Tan Sri Dr. Noor Hisham, belum ada data yang dapat mengaitkan peningkatan bilangan kes kemudaratan atau kematian dengan kedua-dua varian berkenaan. Menurut beliau, situasi ini akan disemak dari semasa ke semasa apabila terdapat sebarang perubahan ketara yang seterusnya memerlukan perubahan dalam strategi kesihatan awam. Tambahnya, perkara tersebut akan diumumkan dengan segera oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kepada semua negara anggota WHO serta penduduk secara am. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Dr. Noor Hisham memaklumkan kedua-dua varian berkenaan merangkumi lebih 80% daripada varian menular di China pada masa ini. Kedua-dua varian BA5.2 dan BF7 dipercayai boleh menyebabkan jangkitan semula atau mempunyai kadar jangkitan yang lebih tinggi disebabkan oleh bilangan kes yang tinggi di China. Tragedi yang berlaku kepada kanak-kanak lelaki 4 tahun yang meninggal dunia akibat didera susulan kehilangan penjaga wajar membuka mata semua pihak. Pesuruhjaya Kanak-kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam, Profesor Dato' Nur Azia Muhammad Awal berkata, menjadi tanggungjawab semua pihak dalam memastikan kejadian seumpama itu tidak berulang. Beliau berkata berdasarkan statistik PDRM, peratusan individu yang paling tinggi mendera kanak-kanak adalah mereka yang rapat, iaitu ibu, ayah dan bapa tiri. Jadi kita merasakan bahawa dalam undang-undang kita dah ada peruntukannya, ada pegawai pelindung mempunyai kuasa sama ada nak selamatkan anak, letakkan dengan di rumah kebajikan milik JKM ataupun diberikan kepada saudara mara yang layak. Saudara mara yang layak ni perlulah siasat latar belakang, boleh ke tak boleh. Jika tidak, bagi saya anak ini masih selamat di rumah-rumah kebajikan kita. Beliau berkata buat masa ini tiada rumah kebajikan yang khusus untuk menempatkan kanak-kanak mangsa penderaan dan pengabaian. Jelasnya kanak-kanak yang mempunyai latar belakang penderaan dan mangsa kegagalan rumah tangga yang sering bergolak cenderung menghidapi tekanan mental. Justru mereka perlu ditempatkan di rumah yang khusus terlebih dahulu dan menjalani sesi kaunseling sebelum bercampur dengan kanak-kanak lain seperti anak yatim. Kalau kita tengok akta kanak-kanak tu, ya, kita dapati bahawa pelindung ada kuasa yang agak besar. Satu, menyelamatkan anak, memberi perlindungan semasa anak-anak itu berada di bawah jagaan JKM. Dan juga kalau anak tu didera, maka itu tanggungjawab utama pegawai pelindung lah. So, saya mahu supaya kerajaan memperkasakan tanggungjawab dan juga kuasa pelindung supaya orang dapat menghormati bahawa sebagai pelindung dia menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak. Dan ini satu perkara yang saya rasa sangat penting kita ambil perhatian. Tegasnya, kanak-kanak seharusnya diberi hak, keadilan dan pelindungan yang sepatutnya daripada sebarang pengabaian, apatah lagi penderaan. Profesor Datuk Dr. Noor Aziah dalam pada itu berkata, sudah tiba masanya akta pendaftaran pengangkatan sedia ada digubal bagi memudahkan proses pengambilan anak angkat dibuat bagi menjamin kebajikan kanak-kanak tersebut sekaligus menjamin kehidupan yang lebih baik. My program baru Quran at
114 akan terus menyantuni penonton TV Al-Hijrah dengan konsep penyampaian program Tadabbur Al-Quran yang lebih segar dan informatif. Lebih menarik, setiap ayat yang disampaikan mengambil kira isu-isu semasa, menjadikan ia lebih dekat di hati seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak muda. Menurut Ketua Penjenamaan dan Kajian Pengguna TV Al-Hijrah Zulkarnain Mokhtar, memahami rentak dan tujuan penonton memilih TV Al-Hijrah sebagai saluran pilihan, sebuah lagi program Tadabbur Al-Quran iaitu Quran Ad 114 diterbitkan khas buat penonton. Dan kita menyantuni penonton kita lah, maksudnya dengan satu gaya baru program Tadabbur berserta dengan taranum dan juga tajwid. Jadi dia ada kelainan sikit lah, maksudnya bila dah habis kita dah khatam, kali ini kita buat pula secara bertema lah, maksudnya bila ada hal-hal berlaku kita relatekan dengan Al-Quran, jadi dia lebih dekat dengan orang ramai lah. Jelasnya selain barisan pentadabbur dan qori yang berbeza setiap hari, Quran Ad 114 itu juga membawa kelainan daripada aspek pentadabbur wanita yang akan menyentuh ayat-ayat suci Al-Quran berkaitan dengan isu-isu kewanitaan seperti surah An-Nisa, Maryam dan pelbagai lagi. Selain itu, konsep studio dan penyampaian juga katanya amat dititik beratkan untuk menimbulkan suasana yang lebih segar agar dapat menarik lebih ramai penonton, khususnya anak muda, supaya lebih dekat dengan Al-Quran. Kita juga akan tengok maknanya ayat demi ayat tu berdasarkan asbab nuzul. Maksudnya kita akan tengok kenapa satu-satu ayat itu diturunkan atau untuk menjawab soalan apa. Jadi ustaz-ustaz kita akan memperjelaskanlah kenapa ayat ini turun, untuk apa. Jadi kita boleh relate terus dengan kehidupan kita. Zulkarnain berkata Quran Ad 114 telah mula disiarkan pada hari ini dan akan berlangsung setiap hari pada jam 11 pagi di platform televisyen 114 dan Facebook atau Al-Hijrah Plus. Video tular salji di Masjidil Haram palsu. Ke laporan luar negara, video tular di media sosial yang memaparkan salji turun di Masjidil Haram Mekah adalah palsu. Jabatan Kaji Cuaca Arab Saudi dalam kenyataan maklumkan suhu di Mekah ketika ini adalah 30 darjah Celsius dan adalah mustahil kawasan itu dilanda salji. Video itu katanya telah disunting secara teknikal menggunakan filter dan kelihatan seakan-akan reality. Rantau itu juga menurut jabatan berkenaan tidak bersedia dari segi iklim untuk hujan salji. Klip video itu tular kerana Arab Saudi kini terjejas dengan keadaan cuaca yang tidak stabil dan hujan dijangka turun di Mekah. Saudi Gazette sebelum ini melaporkan Pusat Kaji Cuaca Nasional Arab Saudi meramalkan hujan lebat di beberapa kawasan di Arab Saudi termasuklah Makkah, Jeddah sehingga memaksa penutupan sekolah. Hujan lebat itu dijangka berlarutan sehingga petang Isnin. Dua lelaki Palestin terbunuh ketika serbuan tentera Israel di sebuah kampung di Jenin, tebing barat malam semalam. Dan terdahulu pertempuran tercetus apabila tentera Zionis menyerbu Kufur Dan untuk merobohkan rumah dua rakyat Palestin yang terbunuh di pusat pemeriksaan tentera Israel di Jenin September lepas. Muhammad Samir Hoshiyeh, 22 tahun ditembak di bahagian dada, manakala Fuad Muhammad Abid, 25 tahun ditembak di bahagian badan. Mereka adalah mangsa pembunuhan Zionis pertama bagi tahun ini. Sementara itu, 3 lagi cedera semasa serbuan itu termasuk seorang dalam keadaan kritikal. Tentera Israel mengaku operasi itu bertujuan untuk merobohkan rumah 2 lelaki Palestin yang terbunuh di pusat pemeriksaan Jalamiyah pada 14 September dikenali sebagai Ahmad Aiman Abid dan Abdul Rahman Hani. Tahun lepas, tentera Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 171 rakyat Palestin di tebing barat termasuk lebih 30 kanak-kanak. Serbuan pada tahun 2022 di wilayah itu disifatkan paling terburuk pernah berlaku dalam tempoh 16 tahun. Kegembiraan menyambut tahun baru bertukar tragedi apabila 9 nyawa melayang akibat rempuhan di sebuah pusat membeli belah di Kampala, Uganda. 5 mangsa dilapor maut serta merta di lokasi kejadian
akibat sesak nafas, manakala 4 yang lain meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Difahamkan 7 mangsa adalah kanak-kanak dan berusia lingkungan 10 hingga 20 tahun. Beberapa individu lagi cedera akibat insiden itu dan jumlah itu mungkin lebih besar. Menurut saksi, rempuhan berlaku ketika pertunjukan bunga api dan keadaan menjadi tidak terkawal apabila orang ramai tolak-menolak antara satu sama lain sehingga menyebabkan beberapa mangsa terjatuh. Sambutan Tahun Baru 2023 itu adalah yang pertama di negara Afrika Timur selepas ia ditangguhkan akibat COVID-19. Kejadian itu seakan mengulangi insiden rempuhan di Taman Hiburan Kasanga, Kampala pada tahun 2009 yang menyebabkan seorang maut. Dengan itu sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.